Berjumpa pada hari ini untuk mempelajari bahasa Melayu tahun 6 tajuknya Menternak Angsa. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat membincangkan kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahan, mengedit dan memurnikan teks berdasarkan kemahirannya iaitu kemahiran menulis. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita baca buku teks Bahasa Melayu tahun 6 tajuknya Menternak Angsa. Irfan mendapati banyak kesalahan bahasa dalam risalah tentang perternakan angsa yang dibacanya. Dia mahu membetulkannya. Mari kita baca dan sambil itu kamu perhatikan apakah kesilapan yang terdapat dalam setiap petikan yang kamu baca itu. Tajuknya, Perternakan Angsa, Pembinaan Reban. Reban biasanya dibuat untuk angsa bertelur dan tidur sahaja. Angsa tidak suka tinggal di dalam reban, tetapi lebih suka berkeliaran. Kotak atau tayar buruk yang beralas rumput, jerami atau kain disediakan untuk angsa bertelur. Dalam perenggan pertama, kita lihat apa kesilapan yang berlaku. Kita betulkan yang salah saja. Angsa tidak tu ditukar dengan perkataan bukan. Manakala yang kedua kesilapan dia, beralas. Kotak atau tayar buruk yang beralas tu tukar, sepatutnya ada kan ujungnya. Beralaskan rumput, jerami atau kain yang disediakan untuk angsa bertelur. Ada dua kesilapan. Tidak, tukar pada bukan. Beralas, tukarkan beralaskan. Perenggan yang kedua pula, dari segi pemakanan. Haiwan ini kuat makan dan cepat membesar. Angsa makan pelet makanan ayam dalam kuantiti yang lebih banyak berbanding dengan unggas lain. Kadang-kala angsa boleh diberi makanan rumput, batang pisang muda, sayur, soya hampas dan daun pandan. Kesilapan bagi perenggan yang kedua iaitu perkataan pellet. P-E-L-E-T-E, buang E hujung. Sepatutnya ejaknya P-E-L-E-T saja. Yang kedua, kadang-kala. Dijarakkan. Sepatutnya kadang-kala rapat. Manakala kesalahan ketiga, soya hampas. Sepatutnya hampas soya. Perenggan ketiga pula. Sebaik-baiknya angsa dibela sepasang atau bertiga bagi tujuan pembiakan. Angsa betina mampu bertelur sehingga 10 tahun. Bayangkan 10 tahun. Angsa yang menghasilkan telur lebih banyak pada tahun kedua berbanding dengan tahun pertama. Apa kesilapan untuk perenggan yang ketiga ni? Perkataannya itu pembiakan. Pembiakan tu ada 2 K tu, sepatutnya pembiakan. 1 K saja. Yang kedua, ada ayat dia. Frasa ayatnya, angsa yang menghasilkan. Sepatutnya angsa menghasilkan. Buang perkataan yang. Perenggan keempat berkaitan dengan pengeraman. Telur angsa perlu diambil setiap 2 hari. Sebarang kelewatan akan menyebabkan kadar penetasan telur berkurangan. Jangka masa pengeraman telur angsa adalah antara 29 hingga 30 hari. Pakar mensarankan suhu yang paling baik sekali untuk menyimpan telur angsa adalah antara 7 darjah Celsius sampai 13 darjah Celsius. Apa kesilapan untuk perenggan keempat ni berkaitan dengan pengeraman? Yang pertama, perkataan diambil tu. Telur angsa perlu diambil. Salah. Telur angsa perlu dikutip. Diambil tukar dengan dikutip. Yang kedua, pakar mensarankan. Tak ada perkataan mensarankan. Menyarankan. Ejaan dia M-E-N-Y-A-R-A-N-K-A-N. Menyarankan. Dan yang ketiga, perkataan ni selalu keluar juga ni ya. Paling baik sekali. Bila dah ada perkataan paling, tak perlu ada lagi sekali. Sepatutnya paling baik saja. Dan yang keempat kesalahan dia, sampai. 7 darjah Celsius sampai. Bukan sampai, hingga. Seterusnya, perenggan yang kelima pula berkaitan dengan penjagaan anak angsa. Selepas telur menetas, anak angsa telah diletakkan di dalam tempat mengeram selama 3 hingga 7 hari sehingga bulunya kering. Hendaklah selalu dibersihkan supaya bebas daripada hama dan tidak dihurung anggas. Selepas itu, ia boleh dialihkan ke reban yang ditutup dengan jaring atau kelambu. Untuk
Untuk perenggan yang kelima ni, ketara sangat tu. Ejaan tujuh. T-U-J-O-H tu. Sepatutnya T-U-J-U-H. O tu tukar dengan U. Yang kedua, perkataan ia tu. Sepatutnya selepas itu anak angsa. Ia tukar dengan anak angsa. Dan yang terakhir, kelambu. Tukar dengan kelambu. K-E. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan tajuk menternak angsa. Pada hari ini kita fokuskan kepada kesilapan ejaan, pembendaraan kata dan frasa ayat. Selepas ini pastikan tidak ada lagi kesilapan yang kamu lakukan sewaktu menulis terutamanya. Sekian, kita jumpa lagi.